wasiyah bin nisa. Bab berpesan mengenai hal wanita, ataupun bab wasiat mengenai wanita. Qala Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Surah An-Nisa ayat 19. Firman Allah Ta'ala, maka gaulilah mereka, maksud gaulilah mereka itu wanita, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, dengan disempurnakan nafkahnya, disempurnakan maharnya, disempurnakan juga hubungan baik, dengan tidak bermasam wajah kepadanya tanpa sebab, dengan tiada dimarahi dia tanpa sebab, atau dilakukan kelakuan yang kasar terhadap isteri. Kesemuanya itu menyanggahi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dalam banyak keadaan selalunya mendengar orang berpesan, isteri jangan lawan suami. Ataupun banyak orang pesan, berdosa isteri tak taat kepada suami. Kerana banyak penceramah itu ialah dari kalangan suami. Sedangkan nas-nas agama juga begitu banyak berpesan kepada kaum lelaki supaya menggauli isteri dengan cara yang baik. Maka terlupalah untuk dipesan kepada suami, kerana nanti terkenalah batang hidung sendiri. Maka eloklah kita pesan kepada perempuan sahaja. Namun agama menyebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka gaulilah mereka dengan cara yang baik. Ayat yang lain Allah kata ausarrihuhunna bi ihsan, ataupun cerailah mereka dengan cara yang baik. Kalau nak meneruskan rumah tangga, teruskan dengan cara yang baik. Kalau rasa tak boleh, ceraikan dengan cara yang baik. Agama tak kata penceraian itu kesemuanya buruk, tak. Penceraian ialah suatu penyelesaian yang diberikan oleh agama. Kerana tak mungkin satu orang terpaksa mengarungi hidup dengan segala penderitaannya semata-mata kerana seorang perempuan, ataupun seorang perempuan terpaksa melalui kehidupan dengan segala kepahitannya hanya semata-mata kerana seorang lelaki. Apabila ternyata bahawasanya rumah tangga itu sesuatu yang tidak dapat diteruskan dengan kaedah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka perceraian itu sesuatu yang terbaik. Kita bukan Kristian. Sebenarnya dalam Kristian pun tidak, yang diubah oleh ahli kitab yang menyatakan perkahwinan ialah untuk selama-lamanya. Tidak ada divorce, tidak ada perceraian di dalam ajaran mereka. Sekalipun rumah tangga itu bagaikan neraka, mereka terpaksa meneruskannya. Agama tak. Agama tak kata siapa cerai maka bergugaklah tiang arash. Agama tak kata. Ada masanya perceraian sesuatu yang diperlukan bagi menyelesaikan dosa dalam rumah tangga. Setiap hari ini marah ini pukul yang ini bising antara satu sama lain, tak ada ketenteraman. Nak menguruskan urusan hidup tak boleh. Tengok muka suami dia pening, suami tengok muka isteri pening. Ausarrihuhunna bi ihsan, atau cerailah mereka dengan cara yang baik. Sehingga dalam perceraian itu agama melarang melakukan kezaliman. Disuruh kita menceraikan isteri di dalam keadaan ia suci daripada haid dan tidak disetubuhi. Maksudnya, jika dia mengikut sunnah Rasul, dia rasa nak cerai isteri dia tak boleh cerai lagi, sehingga dia menanti waktu
sehingga isteri itu haid, kemudian suci daripada haid, dalam keadaan yang ia suci daripada haid dan tidak disetubuhi, dicerai pada waktu itu. Jika tidak, talak itu nama bid'i. Jika dicerai demikian, dinamakan talaqus sunni, talak yang mendasarkan sunnah. Di atas beberapa hikmah, antaranya manusia ni disuruh masa nak cerai tu tak buat keputusan lagi. Fikir dulu tahu, kalau aku cerai sekarang tak sunnah. Tunggu. Kerana barangkali dia baru saja menggauli isterinya, lalu dia pun dah rasa tak memerlukanlah. Tapi apabila dia tunggu sabar dan dia tidak menyetubuhi isterinya semasa haid, kemudian ada keinginan untuk menyetubuhi isterinya semasa isterinya suci, agama itu jangan setubuhi dia. Kalau awak nak cerai, ceraikan. Maka ketika itu banyak pertimbangan akan berlaku dalam psikologi seorang lelaki. Talak seperti itu sunni. Dan antara hikmahnya, supaya tidak lama wanita menunggu tempoh iddah, untuk membolehkan dia berkahwin lain, bersih rahimnya. Jika sekiranya talak itu sama talak raj'i, iaitu talak yang dia boleh rujuk balik, maka tempoh iddahnya tidak panjang, nanti dia boleh rujuk. Ataupun tak boleh rujuk balik pun, talak bain, dia panggil talak yang putus sekalipun, maka tak terlalu lama untuk ditunggu. Kerana suci haid, kemudian dia akan tamat 3 kali, salah satu quru, 3 kali suci. Kalaulah agama demikian menjaga supaya kepentingan wanita, tempoh talaknya, tempoh iddahnya tidak lama, supaya dia tidak menderita, maka mewujudkan mahkamah syariah bagi menguruskan urusan rumah tangga, mestilah memastikan kerja buatnya sama dengan kerja buat, sama dengan matlamat mahkamah, sama dengan matlamat syariah, iaitu matlamat hukum hakam Islam. Agama kata 3 kali suci, tu pun nak dicepatkan tempohnya. Pergi kes talak ke mahkamah 7 tahun tak selesai. Di samping kejumudan para hakim yang memahami syariah setengahnya secara jumud, sehingga diketatkan prosedur, sehingga orang yang dah ternyata pun telah terputus hubungan rumah tangga ditangguh-tangguh sehingga memakan masa bertahun, maka itu adalah kezaliman yang telah dielakkan oleh syariah terhadap suami. Kemudian kezaliman itu tiba-tiba dilakukan oleh sistem perundangan. Maka kita akan melakukan komplain ini secara berterusan. Whatever dia nak kata, dia kata ini kerana tak cukup kaki tangan ke apa, kita tetap akan kata. Sehingga ada wanita kadang-kadang cerai pada umur 35, umur 40 baru selesai. Dia pun dah tak berasa nak menikah dah. Kesemua ini bukan kezaliman agama. Dan ini tidak boleh dikaitkan dengan Islam. Sebab itu saya kata banyak kesalahan faham terhadap agama Islam di negara ini. Tidak ada, jangan disalahkan Islam. Ini kelompok-kelompok Islam, please. Seluruh golongan-golongan, persatuan-persatuan wanita, please. Kesalahan ini bukan berbalik kepada agama. Ia berbalik pada yang diberi amanah menguruskan agama. Selagi pemikiran konservatif ini tidak diubah, kembali kepada syariah yang asal. Sehingga macam saya sebut semalam, nak masuk Islam pun ada masa. Pukul 8 sampai pukul 5.
Tengah malam kalau teringat nak masuk Islam, Ustaz kata sekarang bukan office hour, masuk Islam waktu pejabat. Maka rosaklah pandangan-pandangan ataupun kefahaman manusia mengenai agama. Sebab itu dahulu selalu kita sebut bahawa dalam Islam, Nabi SAW apabila meletakkan manusia kepada sesuatu jawatan itu, dilihat kepada dua unsur, iaitu al-quwah dan al-amanah. Sejauh mana kemahiran dia dan kemampuan dia melakukan tugas itu, dan amanah dia. Oleh kerana kita fikir orang yang ada sijil dan pernah belajar agama, kita berikan dia menguruskan pengurusan yang bidang pengurusan itu bukan bidang dia. Lalu yang agama pun tak terurus, yang pejabat pun tak teratur. Sebab itu Khalid ibn Walid, walaupun beliau melakukan beberapa kesalahan di dalam medan perang, termasuk membunuh tawanan perang, yang dibantah oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi menyatakan, ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Namun Nabi tetap melantik Khalid, kerana walaupun ada kelemahan pribadi, tetapi ada kemampuan di dalam menguruskan urusan peperangan, yang kemampuan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu bukan soal, ramai lagi sahabat yang lebih warak daripada Khalid, yang lebih dekat dengan Nabi daripada Khalid, yang lebih banyak menghafal nas Al-Quran daripada Khalid, yang lebih banyak menghafal sunnah daripada Khalid. Tetapi peperangan dia bukan soal menghafal, tetapi soal kemampuan, strategi, kekuatan, keperkasaan, ketangkasan akalnya dalam mengatur strategi peperangan. Walaupun ada kesilapannya, tetapi orang lain belum standing dengan dia untuk menduduki tempat tersebut. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila beliau naik memerintah, beliau memecat Khalid. Kerana beliau nak imbang dengan ketangkasan beliau, sudah memadai dengan kehebatan dia, dia tak perlukan Khalid, dia ambil Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah lebih saleh, lebih warak dan juga tahu tentang perangan, tapi Khalid lebih pakar. Walaupun tindakan Umar itu dipuji dari satu sudut, kerana supaya nak mengelakkan sangkaan orang ramai bahawa kemenangan itu disebabkan oleh Khalid, nanti hilang tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi apabila suatu pertempuran berlaku, Khalid berjaya membuka kota bandar dengan dia hanya dengan beberapa orang pemuda bersama dengan dia, yang mana Abu Ubaidah tidak boleh lakukan. Kata Umar, rahimallahu Aba Bakrin, kana a'lamu birrijal minni. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar itu lebih mengetahui tokoh melebihi aku. Hebat-hebat Abu Ubaidah, tetapi yang tangkas itu tetap tangkas. Nak suruh bagi fatwa, nak suruh bagi hukum, cari ahli hukum, alim. Nak suruh mentadbir pentadbiran agama, cari ahli takbir. Kalau cari lebay juga, suruh duduk situ, lebay tak tahu apa dia. Kalau yang tahu tak apalah, dia tak tahu, kita tak boleh bagi. Abu Zar minta jawatan, Nabi tak bagi. Walaupun Abu Zar sangat saleh, Nabi menyatakan, ya Abu Zar, innaka la dha'if wa inna amanah. Wahai Abu Zar, engkau dha'if, ini adalah amanah. Bukan dha'if agama, dha'if kepimpinan. Maka dengan itu, ini telah menjadi suatu barah yang kita kadang-kadang ramai wanita komplain, lalu macam menyatakan Islam tak adil, wanita selalu kena, dan kemudian fokus pun salah. Dulu dia pun belajar hanya duk cerita bab wanita tak boleh lawan suami saja. Dia kurang mendengar hadis-hadis di mana Rasulullah SAW menyuruh suami berbuat baik kepada isteri.
Lalu bila wanita mengadu kes kepada ustaz, ustaz pun kata sabarlah. Sabar itu separuh daripada iman. Dia tak panggil lelaki berkenaan. Dia tak panggil suami. Awak telah menyanggahi syariah Allah. Kena memukul isteri awak. Tanpa sebab. Sebaliknya dia kata tak apa. Lebam di dahi itu esok akan dibawa ke syurga. Orang perempuan ni kadang-kadang dia emosi. Dia pun salah. Tak adalah hadis sahih kata dapat payung emas kahwin dua. Tapi satu orang perempuan dia pelih. Dia jumpa saya mufti, saya nak bagi tahu suami, tolong bagi tahu suami saya tak nak payung emas tu. Walaupun hadis tak betul, tapi bila dia faham benda tu, kalau dia faham benda tu hadis, dia tak boleh kata begini tu. Saya katakan tak nak masuk syurga ke? Syurga kes lain tak apa, tapi kes boleh kami saya tak nak masuk gitu. Oh, perempuan berat. Tak apa pun tak boleh nafikan emosi wanita ni melebihi lelaki. Itu hakikatnya. Wa qala ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa', kamu tidak akan mampu untuk melakukan adil di antara wanita, kesemua wanita. Walau harastum, sekalipun kamu bersungguh-sungguh. Kamu ada dua wanita, kamu nak adil tak boleh. Tak mampu tuan kata. Ada orang kata ayat ni adalah dalil menunjukkan tak bolehnya poligami. Sebab Allah kata tentang masalah kahwin ramai ni, Allah kata fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu bertakut, kawinilah wanita yang baik untuk kamu 2, 3, 4. Jika kamu takut tidak boleh berlaku adil, 1. Ayat ni Tuhan kata kamu tak akan mampu adil. Maka dia orang kata gabungan dua ayat ni tak boleh. Orang perempuan dengar ayat ni senyum, harap-harap gitu ayat. Sebenarnya bukan semua wanita yang menentang poligami, kerana yang berpoligami itu pun dengan wanita juga. Allah Subhanahu wa taala bercakap dalam bab yang berbeza. Manusia tidak akan mampu untuk melakukan keadilan di sudut jiwanya. Walau harastum. Tapi Tuhan kata penyelesaiannya fala tamilu kullal mail. Jangan kamu lebih-lebih sangat berat sebelah. Jangan nampak sangat berat sebelah tu. Kerana apabila ada dua orang isteri, tentu dalam hati dia sayangnya tak sama. Walaupun isteri pertama tanya, saya dengan dia abang sayang mana? Tentu sayang kau. Yang kedua tanya, saya dengan dia abang sayang mana? Tentu sayang kau. Tapi hati dia sendiri, dia tahu. Atau boleh kata sebenarnya sama saja. Kalau dua-dua tanya serentak, kau orang dua-dua sama je sama sayang. Tapi hati dia tahu. Allah tidak marah dalam hati tu. Allah marah yang buat tu. Kita ada 3 orang anak. Anak kita tanya, kami 3-3 abah sayang yang mana? Dia kata abah, anak abah ni abah sayang sama semua. Bila dia kata demikian, dia mungkin dalam hati dia ada anak yang lebih dia sayang. Mungkin yang selalu ingat kat dia, selalu call dia, dia pergi mana-mana, nak tahu bila dia tengok barang, anak mana dia teringat dulu. Bila sampai-sampai dia call isteri dia, anak mana dia tanya dulu.
Biasanya yang selalu, kalau lelaki, kan yang selalu ambil berat dia. Yang selalu tanya khabar dia. Walaupun dia bagi dia haknya sama, tapi ingatan sayangnya lebih. Allah tak marah tu. Benda tu kita out of control. Tak apa. Tapi jangan kerana sayang seorang tu lebih, kita bertindak tak adil. Maka yang ini kita beri, pada yang tu kita tak beri. Yang ini kita marah salah, yang itu kita tak marah. Itu dosa. Tapi yang ada dalam hati, tak mungkin. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kata, Allahumma inna hadhihi qismati fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembahagian yang ku buat di antara isteriku, apa yang ku mampu. Janganlah engkau mengambil tindak muka iaku, apa yang kau memiliki dan aku tidak miliki. Yang di luar daripada kemampuan. Orang ada isteri, tak mungkin isteri pertama dia kata, abang kena menggauli saya macam dengan yang pertama. Itu yang kedua. Itu luar daripada kemampuan. Kena bercakap dengan saya dengan bahasa yang sama. Dia pun dah tak hafal lah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, walau harastum, sekalipun kamu bersungguh-sungguh dalam bab ini, kamu tak mampu. Tapi jangan kamu nampak berat sebelah. Fala tamilu kullal main fatadharuha kal mu'allaqah. Nanti kamu akan membiarkan yang seorang lagi itu tergantung-gantung. Macam tak tahu macam mana kedudukan dia. Baliknya tidak, apanya tidak, tanya khabarnya tidak, nafkahnya tidak. Agama larang. Wa in tuslihu, jika kamu baiki keadaan ini, wa tattaqu, fa inna Allah kana ghafurar rahima. Jika kamu baiki dan kamu takwa kepada Allah dalam urusan ini, sesungguhnya Allah Ta'ala ghafuran, maha pengampun, rahima, maha pengasih. Ini adalah nafs Allah Subhanahu wa Ta'ala minta supaya melakukan keadilan di antara wanita. Yang mana seorang tu tak apalah. Tuan-tuan, saya selalu sebut dulu pun, pasal ramai orang yang anti poligami. Dia kata tak adil suami ni kahwin. Sebenarnya suami yang menyeksa isteri ni, dalam banyak kes dia tidak ada kaitan dengan poligami. Dia memang begitu. Yang kita tengok yang pukul isteri, dia tak kaitan dengan poligami. Ia samsing asal kampung dusun. Dia memang daripada awal, dia memang macam tu perangai. Dia tak ada kena-mengena sebenarnya. Saya bukan nak galakkan, tapi dalam keadaan orang menentang itu, di Perlis itu dimudahkan ya. Bukan mudah kahwin, tak perlu minta signature daripada isteri yang pertama. Dunia ni, macam saya kata, dunia ni orang nak dapat perempuan ni tak susah sebenarnya. Ada duit sikit dia dapat perempuan. Ya. Apa perempuan macam kadang-kala dalam dunia ni punya murah, macam nak pergi minum air di kedai lah, boleh ambil menu. Ya. Tapi kalau ada lelaki tak nak lalui itu semua, nak buat secara syarak supaya tak berdosa dia, di satu sudut kita patut juga memberikan penghormatan. Betul orang lelaki? Bagilah dia orang menang sikit. Tapi yang tak betulnya tak adil tu. Tapi dia cuba nak dapatkan secara halal. Dan wanita yang dikahwini itu, yang nombor 2 tu pun wanita juga. Kita tak boleh kata poligami menzalimi wanita. Yang dia kahwin nombor 2 tu bukan wanita ke? Wanita juga. Poligami, kerana poligami hak dia ada. Sebab itu Syekh Mustafa Sibai, dia menulis bukunya Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun, wanita antara fiqh dan undang-undang. Disebut tentang dialog dia dengan beberapa orang tokoh di barat. Dia cerita, mereka kata Islam ni pilih Islam pasal poligami. Islam kata
Dia kata, apa kamu nak buat? Apa pandangan kamu dengan seorang lelaki yang ada isteri dalam masa yang sama? Dia menyimpan beberapa orang wanita simpanan. Jadi itu tak apa. Tak menzalimi wanita. Tidakkah yang disimpan itu wanita? Tidakkah wanita yang simpan itu tubuhnya digunakan, nafkahnya tak ada, haknya tak ada. Kalau mengandung, dapat anak, nasabnya tak ada. Kalau berlaku kematian, pusakanya tak ada. Kalau berlaku apa-apa, tak boleh diambil tindakan dia ke mahkamah. Sedangkan Islam kata tak boleh hal ni. Kalau agama kata hanya satu je kahwin, suami dan isteri kahwin, pasangan. Tiba-tiba pada usia 30-an umur isterinya, suaminya 35, isterinya tu sakit. Sakit yang menghalang dia untuk bergaul dengan suaminya. Kalau agama kata hanya satu, tuan-tuan tengok benda ni daripada sudut yang lebih luas. Kalau agama hanya kata satu, sedangkan dia 35, 40 pun, kadang-kadang 65 pun sakan lagi. Dia minum kopi galik apa. 35, 40. Dia ada kehendak dia sebagai lelaki. Kita tak kata tak apa. Mungkin hari pertama tak apa, berkorban apa saja, abang sabar. Abang tetap setia dengan kau. Kerana 2 minggu kemudian, apa nak buat, dan nasib abang. Kena dua lagi 2 minggu, abang pun tak tahu, abang keliru. Ya. Tapi agama kata, tak. Awak jaga yang pertama dengan cara yang baik. Jangan tinggalkan dia. Dan awak dapat menunaikan hak awak ini dengan memperoleh yang kedua. Dan kedua-duanya awak mesti jaga dengan baik. Mana lebih baik dua keadaan ini? Dengan dia ceraikan yang pertama, dia pergi ambil yang nombor 2. Mana lebih baik? Sebab itu yang kempen-kempen ni, dia orang juga ajak saya pergi tengok berbahagi suami. Saya tak pergi. Ajak mufti pernah kempen sekali. Saya kata tak. Syariah. Syariah itu hendaklah dilihat dalam kes, jangan satu kes saja. Ada isteri kadang-kadang dia terlalu sibuk. Saya tahu ada kawan-kawan isterinya doktor, maka sibuk. Diizinkan. Adakah kita nak memandulkan fungsi wanita yang ada kemahiran ini dalam bidang-bidang yang umat Islam perlukan hanya semata-mata nak tunggu suami dia di rumah? Maka mereka izinkan. Janganlah kerana kita rasa tak mahu dan tak sesuai untuk kita haramkan untuk orang lain. Itu tak betul. Kita kata, ya, itu semua betul, suami saya no. Itu tak apalah. Dia dah lesen suami awak yang ini kan. Awak yang pegang kan. Tapi untuk hukum syarak tetap ada hikmah dia. Peperangan. Kalau dunia berlaku peperangan, bila berlaku peperangan, yang mati kebanyakannya siapa? Lelaki. Kalau kena betul-betul perang, yang mati adalah lelaki. Kalau pergi 10,000 di medan perang, 10,000 mati di medan perang, kita ada 10,000 janda. Kalau janda ni 30 tahun usianya, 10,000 janda, tak terkawal kita. Kita tak apalah, budak-budak muda kahwin janda, dia tak nak kahwin janda. Dia mesti kahwin yang pertama, mesti dia nak kahwin dengan anak dara. Siapa yang nak boleh kahwin dengan janda? Dia orang ni lah. Ada pun yang mengaku. Belum lagi perang. Ini kan pula kalau dah perang. Siapa yang akan menguruskan? Dan banyaklah penyelesaian ini yang dibuat dengan hukum hakam poligami ini. Kita tak mahu suami kita kata, suami saya tahu tak sesuai. Dia memang tak mampu. Saya seorang pun tak terjaga. Walaupun orang perempuan ni kalau kita jaga macam mana pun begitulah jawapannya. Tapi tak apalah. Untuk suami awak tak apa. Tapi awak jangan ganggu hukum. Jangan pertikaikan hukum. Hukum.
Suami saya kerana kahwin dua saya tak terjaga. Itu masalah suami awak. Akhlak dia. Bukan hukum. Ada orang kahwin satu, tak boleh jaga isteri. Lagi ramai. Kahwin satu, tak balik rumah, tak bagi nafkah, tak jaga anak-anak. Apa nama, happy go lucky saja dalam hidup. Takkan kita nak kata sistem perkahwinan tu salah dalam syarak. Kita sepatutnya hidup macam barat, tak perlu diikati dengan perkahwinan. Takkan kita nak kata. Kesilapan itu kesilapan individu, bukan kesilapan hukum. Maka dengan itu orang yang baik-baik, yang dapat menjadi contoh teladan yang baik, maka mereka buatlah contoh teladan yang baik dalam kes ini. Ini kempen mana Dr. Harni Nasirah dulu. Jadi dia kempen orang lelaki yang baik-baik, mulakan sebagai contoh teladan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khaira fa inna imra'ata khuliqat min dhil'a wa inna a'waj shay'in fi dhil'a a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'. Wa fi riwayati fi sahihain al-mar'atu kadh-dhil'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha 'awaj. Wa fi riwayati li Muslim innal mar'ata khuliqat min dhila' lan tastaqima laka 'ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa fiha 'awaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, istausu bin nisa'i khaira, berpesanlah kamu kepada orang ramai ataupun kepada diri kamu agar berbuat baik kepada wanita. Nabi suruh pesan, Nabi ceramah, jaga-jaga, ingat-ingat semua orang supaya buat baiklah kepada wanita. Tuan-tuan, mungkin pesanan seperti ini kalau perempuan dengar biasa saja. Tapi perempuan kena, tuan-tuan dan perempuan, hadirin dan hadirat sekalian, kita kena bayangkan zaman pesanan ini dikeluarkan oleh Rasul. 1400 tahun dahulu tidak ada apa yang dikatakan hak wanita. Wanita lahir, dapat anak wanita adalah satu kesialan dalam masyarakat Arab. Dia ditanam hidup-hidup. Bapa jika mati, isteri mudanya diwarisi oleh anak lelakinya. Tidak ada harta pusaka untuk wanita. Lelaki boleh berkahwin sampai berapa puluh yang dia nak. Ketika itulah suara-suara Rasul Nabawiyah, nas-nas Al-Quran dan Sunnah tampil dalam masyarakat, bukan masyarakat Arab, keseluruhan dunia itu menganggap wanita adalah keji. Dalam agama Kristian, wanita adalah syaitan. Bukan Nabi Isa yang buat, tapi selepas daripada itu, wanita adalah syaitan. Hatta dalam nas-nas Bible pun. Segala yang ditanggung oleh lelaki manusia di atas dunia ini ialah kerana kejahatan wanita, iaitu kejahatan Hawa katanya. Dia yang menghasut Adam, menyebabkan manusia terpaksa turun ke dunia. Oleh kerana itu Allah menyeksa wanita dengan memberikan kesakitan setiap kali dia melahirkan anak, dan dia diberikan padanya haid dan nifas. Kesemua itu adalah balasan kepada wanita yang telah menyebabkan lelaki keluar daripada syurga. Itu anggapan Kristian. Dunia keseluruhannya menganggap wanita adalah makhluk yang hanya digunakan untuk kesenangan, kenikmatan lelaki. Tidak ada nilai dalam masyarakat. Kita kena bayangkan dalam keadaan seperti itulah keluarnya hadis-hadis ini. Maka hari ini orang datang nak tuntut hak wanita. Mana hak wanita dalam Islam? Yang barat nak tuntut.
Sila suruh dia tuntut dalam Kristian dulu, jika hak itu ada. Tak ada hak ini. Islam yang memberikan kesemua hak ini. Dulu wanita hatta di Rom ialah mangsa pelacuran saja. Wanita ditangkap dan dijual kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian datang Islam. Tuan-tuan boleh baca Dr. Zakir Naik tulis mengenai wanita. Wahiduddin Khan juga tulis mengenai wanita. Kesemuanya dalam keadaan yang demikian itulah lahirnya hadis Nabi. Tiba-tiba Nabi bangkit sebagai satu insan, mengubah satu wajah masyarakat. Istausu bin nisa'i khaira. Berpesanlah kamu kepada diri kamu, kepada orang ramai, agar berbuat baik kepada wanita. Perkataan ini sekarang biasa, tapi 1400 tahun lalu ada suatu perkara yang amat beban pada pendengaran orang Arab. Macam kita kempen sebahagian perkara sunnah lah. Kita mungkin 10 tahun lagi benda ni jadi biasa. Tapi 5 tahun lepas, siapa yang bercakap amatlah beban. Mungkin dia halang untuk bercakap, dia tak dibenarkan bercakap. Tapi generasi yang datang lagi 20 tahun, setelah tengok benda tu setelah stabil, mereka tak rasa nilai perjuangan yang awal. Siapa yang baca hadis ni dengan tidak mengetahui sejarah kehidupan manusia, tidak akan mengetahui nilai perjuangan Rasul tentang hak-hak wanita. Nabi SAW menyatakan, berpesanlah kamu agar berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'atu khuliqat min dhila'in, kerana wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, dan yang paling bengkok pada tulang rusuk itu yang paling atas. Hadis ni berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama, memberikan berbagai tafsiran. Satu golongan kata wanita benar-benar diciptakan daripada tulang rusuk. Allah ciptakan. Dan tak kiralah dia ciptakan tu ke, dia ambil tulang rusuk ke, dia ambil satu juzuk dari tulang rusuk ke, dia ambil berapa potongan ke, sedikit ke, secebis ke, kita tak tahu. Dia kata dari tulang rusuk. Ada orang dulu dia lebih-lebih dalam hadis ni, dia kata sebab itu dia kata kita kira tulang rusuk orang lelaki kurang satu. Sebab dia ambil untuk ciptakan Hawa. Lepas tu bila kira-kira tak kurang, ada orang kata hadis ni palsu. Hadis ni tak palsu, hadis ni sahih dalam Bukhari dan Muslim. Cuma dia faham tu salah. Dia faham tu bila dah cipta kena ambil satu tulang lah, baru boleh diciptakan. Macam orang dulu faham bila Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari beredar pada paksinya. Dia kata kalau macam tu artinya salah lah sains ni. Kerana sains kata bumi yang beredar. Dia salah faham. Sains, Quran kata matahari beredar, Quran tidak menafikan bumi beredar. Quran menceritakan tentang pergerakan objek yang berada di cakrawala, termasuklah matahari. Yang kau nak pergi kait dengan bumi, apa cerita? Ini dia cakap bab lain. Dia punya fahaman tu dia bawa masuk, lalu dia rasa ayat tu bermasalah. Bukan ayat tu bermasalah, fahaman kau bermasalah. Kau kaitkan dengan fahaman kau yang bermasalah. Satu golongan lagi kata tak, hadis ini bermaksud kiasan. Kerana ada riwayat yang lain juga dalam Bukhari dan Muslim, dia kata al-mar'atu kadh-dhila'. Wanita itu adalah seperti kadh-dhila'. Kadh-dhila', wanita itu seperti tulang rusuk. Jadi maksud Nabi tulang rusuk itu seperti tulang rusuk. Ada setengah pihak kata tak, hadis ini palsu. Sebab hadis ini pengaruh Israiliyat. Kerana ada dalam sifir takwin, dalam Bible juga menyebut wanita diciptakan daripada tulang rusuk.
Kita katakan, saya kata, kalau itulah alasan nak palsukan hadis, tidak benar. Sebab bukan semua yang ada dalam Bible itu salah. Bukan semua cerita Bible itu salah. Ada juga beberapa perkara dalam Bible memang betul. Kerana Bible itu ada yang asal, ada yang diubah. Bukan beberapa perkara, banyak perkara yang betul. Jadi oleh kerana Bible sebut, maka itu palsu. Itu tidak boleh. Maka timbul berbagai pandangan. Apa maksud wanita? Kenapa wanita dicipta daripada tulang rusuk? Hadirin dan hadirat sekalian, kita jangan bazir masa dalam cerita ni. Pertama, Nabi kata wanita daripada tulang rusuk. Kemudian ada hadis kata wanita seperti tulang rusuk. Mana-mana pun betul. Apa masalah kitanya? Manusia daripada tanah. Apa masalah? Hadis ini bukan mengecamkan wanita. Ia bukan mengutukkan wanita. Kalau apa pun Allah kata manusia daripada tanah, ia bukan menghina untuk menjadikan manusia makhluk yang hina dina. Dan tidak timbul perbahasan nak dipanjang-panjangkan dalam isu ni. Kalau Nabi kata ia daripada tulang rusuk, bagi saya tulang rusuk. Siapa nak berpendapat seperti tulang rusuk, berpendapat seperti tulang rusuk, dan tak ada siapa patut salahkan apa. Cuma ramai juga ahli hadis lebih cenderung memegang maksud yang asal daripada tulang rusuk. Nabi bukan kata wanita tak guna, dia cerita satu kejadian. Habis tu macam mana tulang rusuk kita cukup? Siapa yang kata pergi ambil sebatang? Dia sendiri yang buat tafsiran, dia jadi masalah pada orang. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Perkara atau yang paling bengkok bagi tulang rusuk ini yang paling atas, kata Nabi. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kau terus nak betulkan dia, maka kau akan patahkan dia. Fa in taraktahu lam yazal a'waj. Jika kau biarkan dia, sentiasalah tulang rusuk itu bengkok. Fastausu bin nisa, maka kamu berpesanlah kepada wanita, mengenai wanita, buat baik pada mereka. Apa masalah? Nabi kata wanita ni ada tabiatnya pada nilaian lelaki bengkok. Saya dah sebut hal ni. Kerana penilaian lelaki, Nabi cakap kepada lelaki, penilaian lelaki tidak sama. Orang perempuan kita cakap-cakap sikit ni menangis. Itu orang perempuan nangis. Kalau orang perempuan kita cakap-cakap dengan dia marah kita, dia menangis. Betul, dia merajuk. Itu kerja orang perempuan, merajuk. Kalau dia tak merajuk, kita marah. Dia kata, abang kalau betul-betul anak jantan turun bawah, saya nanti turun bawah. Ya. Kalau kita nak dia macam kita, maka betul lah dia. Biarlah dengan tabiat dia, Nabi kata. Jangan betulkan dia. Dia memang merajuk, dia menangis. Tanda dia wanita. Betul? Tanda dia wanita. Kalau kita cakap pada dia, kata kita marah pada dia, pagi kita nampak kita, awak jangan ulang lagi ya amaran. Susah kita. Ya. Maka Nabi SAW kata dia bengkok. Pada penilaian pun bengkok. Dia merajuk, dia menangis. Orang tanya tak nak cakap, tapi tak puas hati. Kadang-kadang lelaki pun ada juga perangai macam tu. Itu yang tua dan nak buang terbiat. Tapi kita dai itu dia wanita, sifatnya wanita. Nabi SAW kata kalau kita biar dia terus bengkok, jika kita cuba nak betulkan, dia akan patah. Dalam hadis lain Nabi kata wanita itu seperti tulang rusuk, sekira kamu meluruskannya dia mematahkannya. Jika kamu menikmatinya, kamu dapat terus menikmatinya dalam keadaan ia bengkok.
Dalam hadis yang lain Nabi kata wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Kamu tak akan mampu untuk membetulkannya di atas satu jalan. Sekiranya kamu meluruskannya, kamu menikmatinya, maka kamu akan menikmatinya dalam keadaan ia bengkok. Jika kamu meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Patahnya itu berarti talak, kata Nabi. Maka jika kamu nak lurus macam kamu juga, berkelailah. Artinya berpisahlah suami isteri. Hadis ini Nabi SAW berpesan kepada sahabat dan kepada umat Islam supaya melakukan kebaikan kepada wanita. Pergi cari teks mana-mana agama 1000 tahun ke atas yang menyuruh manusia berbuat baik kepada wanita. Secara agama tak ada. India, Hindu lagi teruk. Dia nak kahwin, lelaki kahwin dengan dia, dia yang kena bayar. Tak kira pandai, tak kira Aisyah Rai, tak kira apa nama dia. Dia yang kena bayar. Banyak pula tu. Sebab itu bangsa-bangsa bersatu melaporkan setiap tahun pembunuhan secara senyap atau pembunuhan secara khianat yang dilakukan oleh mak mentua di India paling tinggi, membakar menantunya yang gagal untuk mencukupkan mahar untuk anak lakinya. Paling tinggi. Puluhan ribu, setahun 60,000. Kejam. Dulu sebelum Inggris datang lagi teruk, sati lagi dahsyat. Mati je suami, sudahlah bapak bagi kahwin dengan lelaki tua. Memang tunggu hari nak mati pun. Lepas tu mati, kena duduk atas api pula. Dia ni tak apalah mati begitu. Dibakar, hidup-hidup. Dan ini kepercayaan. Itu pun ada orang masuk agama Hindu. Setengah agama mengenakan cawat besi kepada wanita. Nak tengok dalam sejarah wanita. Agama Yahudi juga kejam. Isteri, bila kematian suami, isteri tidak mewarisi apa-apa. Bahkan apa yang dimiliki oleh isteri dapat diambil oleh keluarga suami. Yang hari ini ni, yang orang barat duk tuntut isteri dapat hak di mahkamah, tuntut apa, itu semua bukan agama. Yang barat buat itu bukan daripada agama Kristian. Kalau daripada agama Kristian, nothing. Itulah peraturan yang barat buat untuk negara mereka. Mereka tak ada apa nak dibanggakan. Mereka sendiri buat di atas proses ketamadunan moden mereka. Setelah berlakunya revolusi industri atau revolusi Perancis, lalu mereka pun buat benda tu, mereka buat peraturan. Itu bukan agama. Kat dalam Islam tak ada benda ni. Islam agama yang tentukan. Artinya kalau diambil agama Kristian itu dilaksanakan di barat, wanita Kristian tak dapat apa-apa. Mari orang pergi belajar di barat, balik ke pergi belajar buku orang putih 2-3 biji, dia tak tanya Islam. Kita mesti moden macam barat. Itu bangga pula dengan apa? Agama di barat. Awak tak tahu apa-apa tentang agama di barat. Apa yang sedang mereka lakukan ini tidak ada agama. Sistem kapitalisme yang menguasai pemikiran mereka. Itu pun mereka tak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Dan oleh kerana itu maka hadirin mukminin sekalian, maka kita kena tahu bahawasanya keadilan ini dan agama telah berikan pada wanita hal yang banyak. Sehingga bab talak nanti pun kita akan bincangkan dalam bab-bab yang akan datang. Hadis yang berikutnya wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhuthubu wa dzakara an-naqa walladhi aqaraha.
daripada Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah ni adalah satu orang yang Rasulullah meninggal umur dia 15 tahun begitu, dia masih kecil. Masih muda. Dia meriwayatkan hadis ni. Dia adalah anak kepada saudara perempuan Ummu Salamah. Ummu Salamah, isteri Nabi. Dia mendengar Rasulullah berkhutbah, wa dzakara an-naqah wallazi aqaraha, dan menyebut tentang unta dan orang yang memusnahkannya ataupun orang yang melih unta itu, iaitu cerita yang disebut dalam Al-Quran tentang umat kaum Samud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum 'Ad, dan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzin ba'atha ashqahum, ketika mereka menghantar orang yang paling jahat di kalangan mereka untuk membunuh unta Saleh, unta Nabi Saleh alaihi salam. In ba'atha laha rajulun azizun 'arimun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'ah, kata Nabi. Cerita ni yang dihantar oleh orang jahat puak tu untuk sembelih unta Nabi Saleh itu, kata Nabi, mereka hantar seorang lelaki yang gagah perkasa, yang besar tubuhnya, yang kuat dan kaumnya seperti Abi Zam'ah. Abi Zam'ah ni kita tak tahu siapa. Boleh jadi Abi Zam'ah ni datuk kepada Tok Rawi ni sendiri. Sebab dia Abdullah bin Zam'ah, bapa Zam'ah tu Abi Zam'ah lah. Boleh jadi dia ni adalah Abu Zam'ah yang terlibat di dalam perjanjian Bai'atul Ridwan, perjanjian Ridwan. Boleh jadi dia Abu Zam'ah pak saudara Az-Zubair ibn Al-Awwam. Boleh jadi saja, tak jelas. Maka berbagai pendapat, tak penting. Yang penting Abu Zam'ah ni Nabi nak ceritanya di kalangan kaum Quraisy ni, dia kaum Arab ni hebat. Dia orang hantar orang yang gagah perkasa macam tu lah, sehingga orang lain tak berani kata apa. Kita kata kepala masyam lah dia, samsing lah. Dia datang kemudian untuk dia sembelih unta Nabi Saleh. Kemudian yang penting Nabi cerita sikit tajuk itu. Summa zakaran nisa, kemudian Nabi cerita tentang wanita. Fa wa'adha fihin, Nabi nasihatkan orang ramai mengenai wanita. Faqal, Nabi berkata, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldatal 'abd fala'allahu yudaji'uha fi akhir yaumi. Sengaja seseorang kamu yang memukul isterinya macam dengan hamba, kemudian pada akhir harinya ataupun pada malam harinya disetubuhi pula isteri dia. Maksudnya dia tak malu. Nabi sindir, Nabi kata ada orang ni tak malu, Nabi kata pukul isteri, lepas tu tidur pula dengan isteri tu, pukul macam dengan hamba. Nabi nasihatkan mereka. Yang penting hadis ni, Nabi SAW melarang daripada orang memukul isterinya tanpa sebab. Tapi Quran kata boleh pukul isteri jika berlaku nusyus. Nanti kita cerita. Tapi kalau lelaki nusyus buat macam mana? Wanita jika nusyus, dia derhakakan suaminya, keluar rumah tanpa izin, nasihat tak dengar, buat perangai ikut hal dia, tak berlaku, tak bersikap seperti isteri. Al-Quran suruh fawa'idhuhunna, disuruh kita nasihati dia. Kata awak ni tak boleh buat begini, berdosa awak ni. Nasihatkan dia. Bagi buku dia kata saya tak dengar nasihat dia. Kalau dia dengar kita nasihat, dia dah dengar nasihat, cukup. Tak dengar nasihat, kita pun pergi belilah apa kuliah siapa-siapa ke, basang lah rumah dia pun dengar. Lama-lama orang terlintas fikiran dia, salah juga, betul juga orang ni kata. Tengok, kita nasihat dia. Kalau kita nasihat dia tak jalan, dia tak mau.
Tak, awak nak nasihat saya, awak tu lebih kurang je kata. Tak nak dia. Ha? Kata iyalah, yang salah lama tu salah, sekarang kita buat baik kata. Tak. Quran kata wahjuruhunna fil madaja. Jauhilah mereka daripada tempat tidur. Jadi tak payah tidur dengan dia. Tinggalkan tempat tidur isteri. Kita halau dia ke kita tinggal? Bukan tinggal rumah. Tinggal apa? Tinggal tempat tidur. Pergilah tidur kat ruang tamu. Ataupun di bilik sebelah. Kalau dia wanita yang ada halus perasaannya, kalau betul lah hari itu kita pilih wanita, maka dia kata, ish, tak patut juga aku buat macam ni. Mana tidur seorang aku, kan? Tapi kalau dia keras, dia kata, lega aku macam ni, dia kata. Misalnya, tak upaya kita. Sehari, seminggu, tak nak. Barulah Al-Quran kata, wadribuhun, maka pukul mereka. Pukul macam mana? Nabi kata dalam hadis, ghair mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Yang kita, oh dah habis proses pertama, dah habis, proses kedua dah habis, oh sekarang proses pukul. Mana aku punya black belt aku ni? Taklah macam tu. Sehingga Imam Syafi'i kata pukul dengan kayu sugi. Ha? Tak rasa apa. Dia bukan nak bagi sakit, dia nak bagi terasa hati dia. Oh, dia kata, kita pukul dia sikit. Dia kata, mak saya pun tak pernah buat saya macam ni. Dia kata, bukan sampai pukul dia pecah muka, tak. Lebam pun tak boleh. Tak, tampar sikit tangan dia ke. Kata, apa awak ni kata? Saya dah tak boleh sabar dengan awak ni. Lepas tu kata, ini sungguh-sungguh ni kata. Dia tak pernah tangan aku. Jadi kita tak boleh tumbuk dia. Dia tak cedera, tapi dia terasa macam bersungguh. Betul marah. Jadi ambil lah apa kayu sugi ke, batang pen ke, kan? Apa dia. Tapi kalau dia tak jadi, dia kata, alah setakat pukul macam tu macam nyamuk, dia kata. Tak nak dia. Ada nak pukul biar betul-betul dia kata, supaya saya boleh buat kes. Oh. Susah kita. Apa agama suruh? Kita diminta menghantar hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wakil kita pun pergi cakap lah kat bapak kita ke, kat abang kita, dia pun pergi berunding lah dengan keluarga perempuan. Kata anak ni, kata adik awak ni tak jadi, kata. Macam-macam pun nasihat. Dia keluar, dia tak balik dia ni. Tapi dia buat panggil macam dia juga. Abang dia pun masuk campur, nak bincang dengan wakil kita. Tak jadi. Nasihat dia, kalau lah tiba-tiba abang dia nasihat jadi, okey. Tak jadi juga. Maka agama suruh kita ceraikan. Panjang prosesnya. Bukan marah-marah, tak apa, esok aku cerai kau. Tak. Nanti kita akan cerita. Walaupun syariat cerai itu dipertikaikan oleh barat tentang yang ada dalam syariat Islam. Sebelum nak sampai kepada cerai, agama telah meletakkan berbagai penyelesaian yang tak akan ada dalam apa-apa peraturan pun dalam kisah rumah tangga ini. Kata hadis, "Thumma wa'adhahum fi dhahkihim min al-dartah wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al muttafaqun alaih." Kemudian Nabi menasihati mereka kerana mereka ketawa, kerana ada salah seorang mereka yang buang angin kentut dalam majlis, ada ramai-ramai ketawa. Bukan 2-3 orang. Lepas tu Nabi nasihat. Nabi kata, mengapa ada di kalangan kamu yang ketawa di atas apa yang dia buat sendiri. Dan setengah orang dia watak dia, yang kita kata, benda-benda macam tu pun nak ketawa. Orang dalam majlis. Jadi Nabi nasihat. Islam ni dia saya tulis bawah ni tuan-tuan. Dia tidak halang manusia ini berhibur dan suka. Dia tak halang. Tapi dia mau berdisiplin. Apa yang jadi pada masalah kita?
hiburan yang diizinkan oleh syarak. Nabi bila datang dalam majlis perkahwinan orang Ansar, Nabi tengok lentang. Nabi tanya, amalakum minal lahu, tak ada kehiburan? Fa inna Ansar yu'jibuhumul lah. Orang yu'jibuhum lah. Orang Ansar ni suka hiburan. Tak ada hiburan ke? Baginda hadirlah majlis. Kadang-kadang dengar orang menyanyi masa perkahwinan, Nabi dengar. Ada penyanyi sebut, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu apa yang nak berlaku besok. Nabi kata, yang itu jangan kata hak sebelum tu. Tak betul. Yang tahu nak berlaku besok Allah. Jadi Nabi macam menapis hiburan ini. Lafaz-lafaz yang baik teruskan, yang tak baik dia potong. Nabi tak kata apa menyanyi-nyanyi ni, lara semua ni. Tak. Ada manusia dia nak berhibur, kita bagi dia berhibur dengan kadar-kadarnya. Tapi itu semua tidak pernah menyebabkan sahabat tidak pergi berjuang, tidak meneruskan perjuangan agenda umat. Tak ada. Tapi kita ni berhibur tu telah menjadi fokus utama. Hiburan semasa zaman Nabi ia berlaku. Kahwin tak ada hiburan, Nabi suruh ada hiburan. Sebab itu orang sunnah bila kahwin biar ada gendang, ada apa, termasuk dalam sunnah. Hari raya disuruh untuk kita ada sedikit hiburan, supaya jangan hari raya macam hari mati senyap, semua cicak ketupat senyap. Macam bermasalah. Dia tak boleh. Dia biar hidup satu suasana gembira lah, ceria. Sebab tu saya tak tentang sebenarnya. Itu pulanglah orang tak setuju itu nak bagi duit ke, yang penting menimbulkan suasana gembira lah. Budak datang dapat duit ke, dia nak main hantar bunga api pun, bagi saya itu bukan satu i'tiqad apa, satu kegembiraan, hiburan. Cuma jangan terbakar rumah, tu polis, itu hal polis, itu dia punya hal lah kan. Dia nak main ke, dia bawa mainan ke, itu satu hiburan. Hari seronok kita disuruh seronok. Jangan hari raya menyanyi lagu Lendang Perantau Sehati senyap. Tak. Hari raya hari gembira macam saya kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok pergi Mekah takbir kan. Semangat, kemenangan. Ini takbir Melayu. Allah. Takbir pun dah kalah dah. Takbir pun dah kalah dah perang. Belum lagi mau perang. Hari gembira bukan hari sedih. Maka biar happy. Ada orang nyanyi, biar dia nyanyi. Tapi dia nyanyi benda yang baik. Saya tak heran juga orang larang-larang nyanyi ni. Hadis banyaklah masalah ni. Nabi benar kan? Datang tengok kenuri, lengang. Nabi kata, orang Ansar ni bukan suka hiburan ke? Bagi ada orang nyanyi sikit. Ada orang nyanyi. Nabi sendiri tak nyanyilah. Kan? Macam saya kata semalam lah. Tok Imam pergi, start pergi, lengang ada sikit. Budak-budak muda main kompang ke, dia berpantun, dia bersuka. Tak payahlah Tok Imam pun naik pentas sekali. Kau kerja lain. Ini saya kata saya pergi majlis baru 2-3 hari pergi. Orang lain dia nyanyi dengan menteri-menteri sekali naik menyanyi, apa kecerah dah lah. Menteri duduk bawah sudah lah. Kau ada kerja, kau menyanyi tak ada kerja. Jadi keadaan-keadaan yang macam ni agama izinkan. Tapi kita ni sekarang ni nyanyi hiburan itu jadi fokus utama. Budak lahir fikir macam mana nak jadi kaya cepat dengan jadi penyanyi segera. Mi segera, makanan segera, menyanyi segera, artis segera. Dan mereka semua fikir bagaimana nak cepat kaya melalui hiburan. Perkara yang sampingan agama jadi utama. Perkara ni, menyanyi ni ataupun menghiburan lah apa-apa, fanfare ke apa. Perkara ni agama izin untuk merehatkan manusia. Ada orang, saya menyanyi ke apa, saya tak nak. Awak tak nak, tak apa. Ia bukan satu kewajipan tapi satu keizinan. Dengan kadar-kadarnya. Kadang kita duduk di rumah, isteri kita nak menyanyi, biarlah dia menyanyi.
Bagi persembahan hari ni, kita nak pergi tempat luar tu wanita tak boleh. Hari ni kita persembahkan, mak kamu akan menyampaikan satu lagu. Biarlah. Beli karaoke, dia duduk di rumah sendiri. Dan kita pun dapatkan hiburan sesama kita. Tidak mencampur orang lain. Pada anak kita, agama tak begitu jumut sebenarnya. Tapi dia ada had-had dia. Dia ada disiplin dia. Tapi apabila ia bertukar menjadi agenda, hidup anak muda Melayu ni, duk fikir nak jadi penyanyi, duk fikir hiburan. Apa saja majalah utama hiburan. Macam Barat. Barat itu untungnya mereka telah menstabilkan diri mereka dalam tamadun kebendaan. Kereta dia dah maju, kapal terbang dia dah maju. Setakat penyanyi dia melompat 2-3 orang, Paris Hilton apa semua, biar lah. Yang lain tu dah terus berjalan. Kita ni tak ada lah, kapal terbang pun buat tak ada lagi. Kereta pun jahanam tak ada jalan lagi. Yang dadah pun masuk banyak. Kan? Terowong banjir pun tak tahu jalan elok ke tidak lagi. Kan? Entah pun macam-macam lagi masalah kita ni. Yang lain nak kerahkan supaya menyanyi. Fokusnya tak betul. 3-4 orang mamat sudahlah nak menyanyi pun. Yang lain suruh pergi buat benda lain. Ini semua tengok hiburan. Majalah yang paling mendapat sambutan ialah hiburan. Habis tak ada hiburan, hantu. Waris jadi hantu, jangan pandang ke belakang. Nanti nak datang ni waris kaki hantu pula. Ini semua salah fokus dalam masyarakat Islam. Hadirin mukminin sekalian, saya ingat insya-Allah saya akan buka sesi pada soalan. Sebelum itu, saya nak berkempen kepada tuan-tuan memberikan derma kepada Al-Ahkam Online. Ini satu web yang ada dalam internet yang kebanyakannya dikendalikan oleh sahabat-sahabat kita yang sentiasa hadiri kuliah kita. Banyak di sana kalau tuan-tuan masuk ada maklumat-maklumat sunnah, ada perbincangan-perbincangan ilmiah, dan dia antara web yang paling pesat mendapat sambutan dalam negara ni, bahkan luar negara pun. Al-Ahkam Online. Di situ ada dia punya kotak dia, dan kemudian tuan-tuan yang derma boleh mengambil stiker ni untuk kereta, dan kita kempen supaya orang masuk. Ramai orang yang tak tahu sunnah apa, sunnah kena masuk Ahkam Online. Kan, dan ingin tuan-tuan boleh masuk, insya-Allah bermanfaat. Ada soalan? Ini tadi mana? Bolehkah dijelaskan isu bin Abdullah? Isu bin Abdullah dah dijelaskan panjang lebar itu. Saya ingat tuan-tuan boleh dapat. Tak tahu dah siapa-siapa di kalangan mereka yang merakam ini, cari tanya mereka ni kat luar di mana isu bin Abdullah itu disyaratkan oleh saya. Sebenarnya ada artikel saya dalam paper. Dapatkan artikel tu. Ataupun tak ada, masuk Al-Ahkam ni ada artikel tu. Adakah berdosa seorang anak meninggikan suara terhadap ayahnya yang berdegil untuk menjaga kesihatannya yang semakin teruk? Tuan-tuan, kita tahu meninggikan suara itu tidak lebih daripada emosi dia nak marah ke ayah dia aja. Sekarang ni perkara yang baik mesti diuruskan dengan cara yang baik. Kita nak dia sihat, uruskan dengan cara yang baik. Banyak perkara yang baik tidak mencapai kebaikan kerana tak diuruskan dengan cara yang baik. Kita fahamkan dia tak nak. Dia tak nak pergi hospital. Ulama khilaf, adakah satu orang yang sakit wajib berubat ataupun sunnah berubat, ataupun harus berubat. Kalau dia tak pergi berubat, dia sabar, dia doa supaya dia sembuh, adakah dia berdosa? Ada besar ulama pendapat dia tidak berdosa. Dia diri dia, tapi jangan dia menyakitkan orang lain lah. Dia doa, dia kata aku tak nak, aku takut sangat hospital ni, kata. Dia tak nak pergi.
Adakah merokok juga dianggap sebagai cubaan membunuh diri? Merokok adalah sebahagian daripada perbuatan yang merosakkan diri. Nas-nas merokok ini, walaupun tidak ada dalam Quran sebut perkataan merokok, tetapi Quran melarang apa saja perkara yang boleh merosakkan diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka majoriti ahli fatwa dalam dunia ini telah berpendapat rokok adalah haram. Adakah kompang dan selawat dibolehkan semasa majlis perkahwinan? Nabi sebut dalam hadis, al-farqu bainal halal wal haram ad-duf was-saut. Nabi kata, yang membezakan antara yang halal dan yang haram, yakni membezakan antara perkahwinan dan zina, ialah pukulan kompang dan juga suara. Orang zina ni senyap-senyap, kata Nabi. Tapi yang halal ni diiklankan. Ada pukulan kompang, ada nyanyiannya. Maka ini adalah beza, kata Nabi. Maka dengan itu sunnah tak? Sunnah. Selawat. Kalau dia i'tiqad tak boleh. Dia kata kita masa selawat kena berdiri kerana Nabi datang. Itu tak betul. Tapi kalau selawat itu di antara lafaz-lafaz lagu saja, dalam lagu tu macam-macam puji, dia ada selawat, dia macam-macam, tak apa, dia termasuk dalam nasyid. Ustaz tadi tak cakap pun kalau lelaki nusyus macam mana. Lupa. Ini pun tadi juga. Bila lelaki penceramah tu lah masalah. Laki nusyus, yang pertama wanita boleh nasihati dia. Kalau tak jadi juga, pukul dia. Kalau wanita bagi yang nusyus, dia hanya boleh nasihati suami, jika tidak dia menuntut hak dia di hadapan qadi. Wanita ni tak payahlah percaya saya ni bukan nak tutup cerai, saya tahu benda ni berdosa besar. Tak. Kalau kita kahwin, kita tuntut cerai tu kerana kita ada lelaki lain, dan kerana kita rasa dia ni dah duit dah kurang dah, elok aku cerai, dosa besar lah. Tapi isteri Qais bin Thabit yang saya sebut dulu, dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, Qais ni, Thabit yang Qais, Thabit ni, dia kata aku tak petikai dia apa pun, agama dia bagus, akhlak dia, tapi aku rasa rumah tangga aku dengan dia tak boleh, aku tak ngam cara dia. Rasulullah kata, kau nak bagi balik kebun yang dia bagi pada kau? Kau nak bagi balik kebun yang dia hadiahkan pada kau? Dia kata bagi. Terus dia pulangkan. Rasulullah wahai Thabit, ambil kebun ini dan ceraikan isterimu. Dia panggil itu sebagai khuluk. Khuluk. Jadi isteri bayar balik mahar. Cuma kita yang suami tak nak, sebab mahar murah. Mahar Johor RM22.50 murah. Lepas tu hantarannya RM12,000. Hantaran tu tak termasuk dalam sunnah. Tak ada hantaran ni. Orang sunnah belajar stop hantaran ni, maharkan semua. Maharnya sebanyak RM10,000 umpamanya. Stop. Hantarannya ikut awak lah, awak yang nak bagi. Hantaran tu hadiah. Takkan saya nak menentukan hadiah awak pula. Maharnya tu, mahar adalah milik mutlak wanita. Tak boleh disentuh oleh bapak dia. RM10,000 tu milik mutlak dia. Ini yang berlaku. Maharnya RM22 ataupun RM100.5. Hantarannya RM5,000. Pak ambil RM3,000 beli lembu kat kampung untuk buat kenduri. Pasal apa bapak ambil? Dia kata tak apa, ni duit hantaran. Duit mahar kau RM22 ambil. Sebab tu dia ambil. Kalau sekiranya mahar mas kahwin dia, bapa tak boleh sentuh satu sen pun.
Maka tuan-tuan nak kahwin ni ubah nak tuan-tuan. Semuanya mahar. Maharnya kata 12,000. Saya bukan suka mahal. Ikutlah sini kan kata RM12. 12,000. Bagi tinggi. Tak apa. 5,000, 6,000, 7,000. Itu saja. Hantarannya terpulanglah pada awak. Awak nak hantar itik boleh makan ke? Itik tak boleh makan ke? Itu awak punya hal lah. Mahar itu bagi. Jadi dia boleh tuntut hak dia untuk dapat balik. Jadi dia kata, mana saya nak bagi balik? Saya tak nak lah, dia kata, tinggalkan awak. Susah payah saya cari 8,000 dulu nak kahwin. Awak kena kerja tu dengan saya 3 tahun, dia kata. Dia kata, tak, saya bagi balik mahar awak. Mahar dia tak nak, saya bagi. Kalau kita mahar 8,000, kita bagi balik 8,000. Isteri sakit, tak boleh meniduri suami. Suami boleh kahwin lagi. Bagaimana kes isteri masih muda dan suami lumpuh? Daripada bawah hingga ke bawah, bagaimana keadaan? Suami, isteri berhak memberitahu qadi. Qadi itu kena cari dia qadi cerdik. Qadi-qadi kita ni bukan kata tak cerdik, tapi tak tahu siapa lambat sangat, saya pun tak tahu. Bagi tahu bahawasanya dia gagal untuk menunaikan hak nafkah, saya tidak dapat bersabar, maka dipisahkan perkahwinan. Tak apa. Kerana tak boleh lah, tak apalah. Abang tetap suami saya, tapi saya seorang lagi. Tak boleh. Bercampur nasab lah, tak tahu anak siapa. Wanita dia tak macam lelaki. Kalau 3 orang suami dia, kelahi kita tak tahu anak siapa dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya ada hikmah. Apa hukum curi duit suami kerana tidak cukup duit belanja, sedangkan suami bermewah? Hind zaujatu Abi Sufyan, Hindun isteri Abi Sufyan, dalam hadis Muslim dia cerita Abu Sufyan kedekut. Nabi SAW menyatakan, membenarkan dia ambil khuz ma yakfiki wa auladiki. Ambil apa yang cukup untuk kau dan anak-anak kau. Ambil duit makan belanja rumah pada kebiasaan kita. Ambil untuk anak-anak kita pergi sekolah. Sofa baru ambil, tak boleh lah. Ambil yang cukup untuk urusan biasa. Lepas tu dia kata, mari mana duit aku ni rasa kurang, dia kata. Tak tahulah bang, macam tu lah zaman sekarang ni, kata. Apakah hukum imam menggunakan naskah Al-Quran, meletakkan naskah Quran di hadapan sewaktu mengimani salat? Dibolehkan kerana Zakwan melakukan perkara yang sama di hadapan Aisyah radhiyallahu anha ketika menjadi imam untuk kaum wanita. Perlukah solat tahiyatul masjid sewaktu kuliah berjalan? Ya, perlu tahiyatul masjid. Kerana Nabi SAW bila sahabat masuk, baginda sedang berkhutbah, mereka duduk, baginda menyatakan, ya fulan, har raka'ta raka'atain faqum farka' raka'atain. Wahai fulan, adakah engkau telah sembahyang 2 rakaat? Dia kata, la, bangun sembahyanglah engkau 2 rakaat. Padahal baginda sedang khutbah. Dalam riwayat Nabi kata fal yujawishuma. Nabi kata cepatkan. Maksudnya dah kau tahu, kau nak dengar kuliah, kau dengar khutbah, kau segerakanlah solat tu. Cuma kita pandai-pandai lah, pandai-pandai. Kita pergi kuliah, masuk masjid, kita baru masuk, kita kena sembahyang tahiyatul masjid, kita pergi sembahyang lah hujung masjid tu. Ini kau pergi berdiri depan ustaz tu, kau sembahyang kat dia. Gunalah akal sikit. Yang kau jenazahkan penceramah tu buat apa? Dia duduk depan kita, kita nak mengajar pun susah. Saya kata teman-teman, minggu lepas aku mengajar, hari ni kau jenazahkan aku kat depan ni. Siapa ni? Wa an Ibn Abbas akhbarahu anna raf'a sawti bi dhikri hina yansarifu an-nasu
min al-maktubati kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu qala Ibn Abbas kuntu a'lamu idza sarafa bidzalika idza sami'tuhu. Daripada Ibn Abbas katanya bahawasanya mengangkat suara dengan zikir apabila manusia selesai menunaikan salat berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin dia nak masuk soalan ni, maka hadis ni menunjukkan sembahyang zikir ramai-ramai lepas sembahyang dibolehkan. Telah berlaku salat pada zaman Nabi begitu banyak. Tidak ada siapa pun yang meriwayatkan hal ini melainkan Ibn Abbas yang meriwayatkan hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan bukan kita yang baru jumpa hadis ni. Telah menjumpai hadis ini ulama-ulama hadis Bukhari. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Syafi'i sebelum lagi Sahih Bukhari ada. Apa kata Imam Syafi'i dalam apabila mengulas hadis ini? Al-Imam Syafi'i dalam ketika mengulas hadis ini menyatakan bahawa hadis ini berlaku ketika Nabi nak mengajar sahabat apakah itu zikir selepas salat. Dan ia bukan berterusan. Sekadar nak mengajar. Kata Imam Syafi'i, seperti apa? Seperti mana baginda pernah bersembahyang di atas mimbar. Ada hadis Nabi sembahyang atas tangga mimbar. Riwayat An-Nasa'i. Bila dia nak sujud, faraja'a qahqara. Nabi undur ke belakang. Bila dalam rakaat biasa, Nabi berdiri atas mimbar. Adakah disunatkan kita sembahyang atas mimbar? Tak. Hatta ya'laman nas. Sehingga manusia tahu macam mana sembahyang Nabi. Maka Nabi sembahyang atas mimbar supaya orang belakang boleh tengok. Kemudian lepas pada itu kata Al-Imam Syafi'i, tak ada lagi Nabi sembahyang atas mimbar. Demikianlah zikir yang Ibn Abbas bagi tahu. Sebab ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang mana Nabi SAW kata dia selepas sembahyang famakasa yasira, Nabi duduk sekejap saja. Kata Az-Zuhri, hatta takhrujun nisa, sehingga wanita keluar. Ini Nabi pas sembahyang duduk sekejap supaya wanita keluar. Kata Syafi'i, aku menyangka mungkin dia duduk sekejap tu mungkin dia zikir sekejap, tapi sahabat tak dengar apa. Maka dengan itu ulama hadis sebahagiannya menyebut bahawa zikir kuat itu boleh jika tujuannya untuk mengajar orang yang jahil tentang bacaan selepas salat. Selepas daripada itu maka tidak diteruskan. Ini setiap hari ni apa cerita? Kemudian tak berlaku hal ini. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud apabila dengar orang berzikir ramai-ramai, dia larang. Dan kemudian berlaku pada zaman kemudian sehingga diulas oleh Ibnu Katsir yang menceritakan pada zaman kerajaan Abbasiyah, barulah Khalifah Abbasiyah melancarkan zikir lepas sembahyang dan ulama-ulama membantahnya. Zikir ramai-ramai pas solat. Ini ada semalam saya kempen buku sahabat kita Ustaz Khairul Anwar, iaitu berzikir selepas zikir antara sunnah dan rekaan. Saya ingat ada dalam bab buku tu juga, boleh dibaca. Saya kempen 2 kali lah, tapi buku tu tak ada. Memang bukan rezeki dia. Kan senang nak dapat investment. Syekh ada kempen buku Intam. Kerana bagus lah, bukan kerana Intam. Solat sebelum Jumaat. Kita kata yang rajih tak adalah qabliyah Jumaat. Kerana pada zaman Nabi naik atas mimbar dan terus saja membaca khutbah. Selepas Jumaat ada. Bagaimana jika suami mengambil harta isteri tanpa persetujuan? Apakah hak isteri terhadap perbuatan suami? Bolehkah isteri minta cerai? Atau buat? Suami haram mengambil harta isteri. Suami wajib memberi hartanya kepada isteri sebagai hak, ya betul. Kalau dia izinkan isteri dia bekerja,
Isteri dia ada gaji. Isteri tak bagi duit gaji pada suami. Suami tidak boleh berkata apa-apa. Wangku juga, wangmu juga. Oleh kerana itu, suami mempunyai hak untuk menyatakan isteri tak boleh bekerja. Hak dia. Hak dia. Kalau dia kata, saya tak nak awak bekerja, awak kena duduk di rumah. Kalau suami isteri bekerja juga, nusyus. Nusyus. Kalau tidak, tak ada makna lah. Dia sebagai suami, kalau nak pergi mana pun boleh, tak ada ketua lah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu menguasai urusan wanita dalam rumah tangga di atas apa yang Allah lebihkan mereka dan di atas harta yang mereka belanjakan. Maka suami membelanjakan hartanya untuk isteri. Tapi kalau dia izinkan, kalau isteri beri kepada dia, hak dia. Hak itu hadiah lah. Isteri kerja, isteri gaji 10,000, suami gaji 1,500 misalnya. Tetap lauk ikan wajib dibeli oleh suami. So suami dia awal ni kedekut lah. Kita nak buat macam mana, dia kecil kedekut. Tapi dia tak boleh buat apa. Tapi kalau namun agama suruh, itu pada prinsip perundangan. Tapi agama suruh bila dah duduk antara dua tu, melakukan kebaikan antara satu sama lain. Suami pun dia tak pernah kata, saya beli. Kalau ikut hukum, dia beli pakaian yang cukup untuk suami isteri dan makan untuk cukup. Tapi kadang-kadang isteri nak makan benda lain pun suami belanja juga. Saya kata, abang malam ni saya ingat nak pergi makan nasi kandar lah. Nasi kandar tak termasuk lah dalam tanggungjawab suami. Dia hanya wajib memberi makan nasi sehingga kenyang dan tidak minta. Iyalah, tapi suami ni dia telah tunaikan lebih. Abang saya nak pergi jalan kat sekian-sekian, tak apalah aku bawa kau. Padahal dia tak termasuk lah dalam tanggungjawab, tak masuk dalam senarai. Tapi suami tak kira, dia pun dah bagi. Dia bergaul dengan cara yang baik. Isteri pun dah ada lebih, dia bagilah. Itu je kempennya. Banyak ni. Nak balik Penang ni. Nak balik Penang duduk kali. Bolehkah sembahyang sunat sebelum solat maghrib? Dibolehkan. Faman sya' falyusalli. Siapa yang nak, mereka sila solat. Boleh solat. Cumanya, yalah, kalau imam qamat terus, kita terus solat bersama imam lah. Jika dia tak qamat, kita boleh solat. Sahabat tidak riwayat tak menunjukkan Nabi solat, tapi Nabi melihat sahabat solat dan baginda tak larang, dan Nabi benarkan sebut siapa nak boleh solat. Sebagian mereka menyatakan Nabi solat di rumah mereka, rumah baginda. Ini juga kurang jelas, tapi yang penting boleh solat sebelum maghrib. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.